Allah menciptakan sesuatu bahan yang tersimpan di dalam perut bumi dan di laut demi kemanfaatan manusia atau lebih dikenali sebagai bahan galian. Sebagai contoh, ciptaannya termasuk garam, besi, tembaga, petrol, emas, perak dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut kini digunakan dalam pelbagai sektor serta menjadi sumber kemakmuran dan kemajuan manusia dan negara. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid ayat yang ke-25, aku jadikan besi, ia adalah sesuatu yang amat keras dan memberi manfaat kepada manusia. Emas dari segi peristilahan membawa maksud emas yang merupakan salah satu daripada bahan galian yang didapati dalam bentuk ketulan atau butir kecil dalam batuan. Selain padat, logam emas ini juga berciri-ciri berkilat, lembut serta merupakan logam asli yang mulur dan mudah ditempa. Warnanya kuning, terangnya dianggap menarik serta kekal tanpa mengalami pengoksidaan udara atau air. Tidak dapat dinafikan lagi kedudukan emas dalam Islam di mana ia digunakan sebagai mata wang sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Penggunaan emas sebagai mata wang. Dinar merupakan mata wang yang berasaskan emas. Ia telah diperkenalkan dan digunakan di negara Madinah Al-Munawwarah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudiannya, ia telah diperluaskan lagi pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Emas merupakan wang yang paling stabil pernah digunakan oleh manusia. Hal ini kerana emas tidak tertakluk kepada mana-mana sistem kewangan dunia. Oleh itu, dengan menyimpan kekayaan di dalam bentuk emas, ia adalah suatu kaedah yang terbaik. Bukan itu sahaja, emas juga merupakan satu simpanan yang sebenar dan perlu dibelanjakan di jalan Allah. Mansa Musa merupakan seorang raja kerajaan Mali yang terletak di Afrika. Pada tahun 1324, beliau telah menunaikan ibadah haji di Mekah bersama satu rombongan yang besar terdiri daripada puluhan ribu orang dan puluhan ekor unta, di mana setiap seekor unta memikul lebih kurang 136 kg emas. Semasa mereka di Kahirah, mereka telah membelanjakan banyak emas hingga menyebabkan nilai emas di Mesir jatuh buat 12 tahun seterusnya. Mansa Musa juga telah membina banyak masjid dan bangunan awam, termasuklah sebuah universiti Islam utama iaitu Timbuktu. Terdapat beberapa hikmah pengharaman, antaranya adalah menurut pandangan Islam, rasional pengharaman emas kepada lelaki adalah untuk membezakan kaum wanita dan kaum lelaki yang mana diharamkan menyerupai jantina lain. Terdapat satu hadis yang menyatakan hal ini di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Seterusnya, rahsia diharamkan emas kepada lelaki adalah kerana emas adalah sistem nilai yang menyokong sistem kewangan dan digunakan untuk menjana ekonomi. Dalam hal ini, emas bukan sahaja dijadikan sebagai perhiasan tetapi juga dijadikan sebagai peralatan di rumah seperti pinggan mangkuk. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, perhiasan lelaki selain cincin, perak dan peralatan atau perhiasan di rumah adalah diharamkan. Dalil pengharamannya dipetik dari hadis riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, janganlah kamu minum di dalam bekas emas dan perak dan janganlah kamu makan dalam talamnya, pinggan atau mangkuk, sesungguhnya ia untuk orang kafir di dunia dan jaya. Hikmah yang ketiga ialah
lambang kesombongan dan mewujudkan sifat iri hati. Iman Ibnu Qudamah Al-Hambali berpendapat lelaki wajar menjauhi emas kerana ia melambangkan kesombongan dan memecahkan hati golongan miskin. Namun ia harus untuk perempuan kerana tujuan kecantikan untuk suaminya. Yang terakhir ialah dapat memberikan hak eksklusif kepada kaum wanita. Secara tidak langsung, pengharaman emas terhadap lelaki memberikan hak eksklusif terhadap wanita serta periktirafan terhadap golongan Hawa yang banyak berkembang untuk kaum Adam. Pada asasnya, wanita dibolehkan memakai perhiasan emas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa bahawa Nabi SAW bersabda, telah dihalalkan emas dan sutera asli bagi perempuan dalam kalangan umatku dan diharamkan kedua bagi lelaki. Baiklah, seterusnya berkenaan tentang kewajipan zakat harta sekiranya kita menyimpan emas. Menurut Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAID, zakat emas adalah kewajipan bagi setiap Muslim sekiranya kita mempunyai emas yang disimpan selama 1 tahun dan melebihi nisbah 85 gram. Zakat emas perhiasan tidak diwajibkan kecuali pemakaian terlampau banyak sehingga berlebihan dan melampaui kadar yang biasa. Jika emas disimpan sebagai pelaburan, zakat perlu dikenakan sekiranya ada niat pelaburan dan berat emas mencukupi nisbah 85 gram. Kadar zakat yang dikenakan adalah 2.5% daripada jumlah berat emas yang kita ada. Apabila seseorang mempelajari hikmah zakat, ianya dapat melatih seseorang itu bersifat pemurah serta menghilangkan sifat bakhil dan kedekut. Hal ini terbukti apabila kita melihat orang yang sentiasa berzakat, biasanya bersifat pemurah dan suka membantu khalayak masyarakat. Hakikat ini dapat dirasai oleh pengeluar zakat dan ia juga menyedari bahawa zakat itu lebih ketara kepada penambahan harta daripada mengurangi. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Ma taqassat sadaqah min mal." Maksudnya zakat itu tidak mengurangi harta. Riwayat Muslim. Jadi kajian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan emas pada zaman purba, mengkaji hikmah pengharaman pemakaian emas kepada kaum lelaki berserta dalil, dan mendalami hikmah zakat harta berkaitan dengan penyimpanan emas berserta dalil. Daripada kajian ini, kita dapat dalami sejarah penggunaan emas pada zaman purba, iaitu penggunaan emas sebagai mata wang dan juga emas sebagai simbol kemuliaan serta kekayaan. Kajian ini juga dapat disimpulkan bahawa rasional pengharaman emas kepada lelaki adalah untuk membezakan antara lelaki dan perempuan, serta ia harus untuk perempuan atas tujuan kecantikan untuk suami. Seterusnya, mendalami hikmah zakat harta berkaitan dengan penyimpanan emas pula adalah untuk melatih seseorang itu bersifat pemurah serta menghilangkan sifat bakhil dan kedekut. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai fungsi dan kelebihan yang dapat memberi manfaat kepada alam semesta dan juga manusia serta hidupan. Oleh itu, sebagai manusia kita perlulah mensyukuri semua nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.